Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan masuk topik chapter yang terakhir, which is collision and rigid body dynamics. Okay. So what do you want physics? Do you want physics in your game? Okay, kita tengok. So thing you can do in game with physics is quite a lot. Okay. Kita boleh gunakan banyak benda dan bukan banyak benda, kita boleh implement banyak perkara di dalam game kita dengan adanya fizik. So dalam game engine pun sama, bila kita develop game engine, kita ada fizik punya modul dalamnya. So do we really need physics in game? Okay. So really dia really L ada dua. So what we are capable of presenting, detect collision, simulate free rigid bodies under the influence of gravity and other forces. Okay. Spring mass system, destructible breathing, okay, bangunan-bangunan yang boleh musnahkan, ada ray dengan shape cast, okay, task, okay, trigger volumes, okay, and then complex machine, traps, do some drivable vehicle with realistic suspension, ragdoll character depth, and so on. So a lot of, including close simulation, we can do everything with the physics, okay. So is physics fun? Of course, it's like quite fun because dengan physics kita akan nampak sesuatu game itu nampak atau simulation itu nampak realistik. Okay, sebenarnya ini adalah antara game yang menggunakan fizik, Flight Simulator, Gran Turismo, Need for Speed, di mana dia implementkan fizik for games lah. Okay, so game ni dengan fizik, untuk game ni fizik dia tak rasa accurate yang simulation. Okay, tapi ini dikira sebagai simulation jugalah, walaupun tak simulation yang tak accurate seperti medical simulation dan sebagainya, tapi kita still perlukan nampak impact from the collision tu. Okay, ataupun fizik puzzle game, kita tengok Bridge Builder, Korean Physics. You guys can actually download game-game ini daripada internet lah, untuk you guys tengok macam mana you guys tengok macam mana fizik ni diproduksi dalam game. So thanks to this all developer yang buat this game lah. Okay, and then sandbox game, Little Big Planet, GTA 5, and then the upcoming one GTA 6 and Spore game. So semua game tu ada fizik. Contohlah tengok ada karakter ni naik basikal kat sini kan. Okay, so dia naik basikal kat sini, kita pen, okay, naik basikal sini. So dia, kita letak fizik dekat jalan tu, mana collision. So when the bike tu duduk atas jalan, dia maintain atas jalan lah, dia tak tembus ke bawah. Okay, so okay, next kita tengok game ataupun goal based and story driven games. So kalau part ni integrating fizik tak banyak. Mostly fizik yang ada pun kita tembak bullet lah, tembak senapang, tembak pistol, ada keluar peluru, itu je lah yang ada. Mostly dalam ni tak, fizik yang ada fizik yang orang kata apa, yang quite simple lah. Okay, taklah seperti game-game yang perlukan high collision macam game creator dan sebagainya kan. Okay, so impact of the physics on the game, predictability, tuning and control, and emergent behavior. So benda yang collision ni, ini perkara-perkara penting yang perlu dilihat lah bila kita nak implement game fizik. Okay, fizik dalam game. So in term of engineering impact, banyak sebenarnya dari segi collision ni digunakan dalam pelbagai bentuk lah, dan juga orang kata apa, sekali dengan modul-modul yang lain. So collision memang penting, tambah untuk buat satu simulation pelanggan kereta kan, nak uji kereta tu secara virtual dulu, baru orang pergi ke arah yang yang kata apa, fizikal lah. Okay, art impact, additional tool and workflow complexity, more complex content and also control. Ada impact, so the introduction of the dynamic simulation into your game requires close cooperation between engineering, art and design. So kita kena balance kan between all these things lah. Okay. And then production impact, physics can add to the project development cost, technical and organization complexity and risk. So ada, bila kita nak main fizik ni, kita kena hire talent lah, dan juga bukan banyak resources perlu digunakan. Okay, ini in terms of software. So writing a collision system and rigid body dynamic simulation is challenging and time consuming work. Kita nak buat fizik modul untuk game engine ni susah punya. Okay, game engine tu memang dah quite hard juga untuk buat. Di Malaysia ni of course tak ada studio lagi kot yang buat dia punya game engine. Kita kan still guna Unity or Unreal kan.
So bila nak buat satu sistem fizik ni kena ada modul lah, kena ada calculation, a lot of codes to write and maintain, ada letak algorithm dan sebagainya. So banyak benda yang perlu difikirkan. So I now semua dah ada banyak dah, tengok kan, ada banyak dah game-game engine yang implement fizik. Diorang guna, okay. So fizik diorang ni maksudnya dalam game engine tu diorang dah ada modul-modul yang dibekalkan oleh pihak luar lah. Diorang kerjasama dengan ni. Contohnya ada gunakan apa, okay. Ni antara game-game engine yang gunakan orang kata apa, modul-modul je lah. Maksudnya kita ambil modul fizik tu embed dalam game engine. So banyak ODE, Open Dynamic Engine, Bullet, and TrueAC. So benda ni diletakkan dalam game engine lah. Ada lagi PhysiX, Havoc, Physics Abstraction Layer, and Digital Molecular Matter. So banyak. Tidak terkira lah kita tak dalam game engine tu. Okay. Ini saya nak just go through je sebab kita nak terangkan pun quite technical. Contohnya ni one of them is iCollide ni. Okay, dia contohnya dia akan prune the multi-body pairs. Prune multi-body pairs ni maksudnya dia ada satu objek yang dibuat pakai 3D. Okay, and then dia akan cuba pecahkan objek tu through two region, multi-region. Okay, and then dia check colliding pairs tu dengan objek yang lain lah. So ada algorithm. So semua ni ada algorithm dia sendiri. Okay. So ada Swift, okay, Swift engine, okay. Macam mana buat Swift engine kat sini. Ada vCollide and Rapid, okay. Yang risau benda ni mostly tak cover pun dalam kita punya final, tapi for you guys punya knowledge, benda ni this one is something like the PhD research untuk researcher sana. Okay, VRML, scene graph, okay, exact primitive industrial contract. Okay, yang ni kalau saya nak terangkan contohnya vCollide ni, apa yang dia buat, dia contohnya dia ada scene graph ni macam sesuatu macam sama ke objek tu dia letak dalam satu scene, satu environment, dia buat macam bentuk grid, and then dia check which one yang orang kata apa yang ada potensi untuk nak berlanggar. So dia sweep and prune, okay, and then dia check for overlapping pairs, okay. Ada pakai ABB, ada pakai OBB. ABB ni teknik-teknik yang digunakan dalam vCollide ni. Dalam vCollide ni ada teknik lain lagi. Teknik lain tu digunakan untuk nak pecahkan that object. Bukan pecahkan secara literally pecah, tapi dia macam kita nak divide objek tu secara hidden supaya dia ada macam ada section juga. Okay. Kemudian last kali baru dilakukan exact primitive intersection test. Okay. Exact primitive intersection test ni ibarat you guys ada objek yang terdiri daripada 1000 polygon. So 1000 polygon tu you buat macam pakai kaedah scene graph ni pakai pecah dua jadi 500 ke. Kerana tak sama bagi 400, 600 ke sebagainya. Dia ikut ada algorithm tu bagi by titik tengah, ada algorithm tu bagi by ada some formula kan. So bila sampai tu peringkat ni, sini this one, dia akan check polygon by polygon. So tapi at least dia tak perlu check bahagian yang tak collide. Okay, ni untuk collide. So ada rapid, mostly ni ada yang sama, ada yang mostly sama dan juga mostly sama tu maksudnya hampir sama, tapi yang berbezanya part dia nak ada implementation of the some teknik, dia tambah sikit, dia tambah untuk tujuan accuracy. Mungkin dia lambat tapi dia accuracy dia kuat. Accuracy dia makin bertambah accurate lah. Okay. Kemudian ODE. Okay, you guys boleh cuba try download semua this project. Bullet. Okay, Bullet is open source collision detection juga. TrueAxis, PhysiX, okay, Havoc, banyak. And then Physics Abstraction Layer, okay, Digital Molecular Matter, and so on lah. Okay, so itu yang berkaitan dengan kata apa modul-modul physics dalam game engine. Bahkan itu yang orang kata apa yang mostly yang common yang ada, tapi sebenarnya ada yang mungkin pihak Unity pun buat sendiri, dia orang ada department yang buat dia punya fizik yang tambah baik ke dan sebagainya yang tak didedahkan pada umur supaya fizik dia nampak lebih realistik. Okay, kita tak tahu betul. Okay, so the main purpose of the collision detection ni adalah to determine whether any of the object in the world has come into contact, berlanggar. Okay, tak kisahlah berlanggar macam mana, so dia berlanggar. Okay, so ada shape yang simple, yang kompleks kan, so berlanggar. Okay, so
System for the collision detection ni selalu ada few things lah. Determine whether the objects are touching ke, intersect ke, ataupun collide ke sebagainya. Akan represent by the one or more geometry shape. Ada, kita represent tu maksudnya objek tu mungkin nampak macam contoh karakter. Karakter ni ada patangan kaki semua. Tapi kita represent by a box. Okay. And then prevent the improper collision. Improper collision tu maksudnya contohnya ada objek inside another object. Macam mana nak buat tu kan? Okay. So ada cara lah. And then spot a new event. Kalau contohnya bila dah hit the object tu, kita nak buat apa kan? Respond. And then ada rigid body dynamic ni untuk water, mostly for water lah, water dan sebagainya. Ataupun rigid untuk meteor yang menghentam bangunan-bangunan, dia akan terabur kan. So dia dynamic, dia bergerak objek-objek untuk rigid body. Rigid body. Okay. Okay, sambungan lagi. Ada collectible entities. Ada collision representation. Collision representation ni, of course, kita represent shape. Dia sama dengan this one. Okay. Okay. Represent by the shape. Selalu kita akan guna bentuk box lah. Mostly box. Okay. Okay, contoh a stone. Selalunya kita represent dengan spear. Semua memudahkan. Tujuan kita represent tu, maksudnya kita ambil objek tu, kita balut. Bila dah berlanggar, pun kita, oh berlanggar. Tapi sebenarnya saya kenangkan dia mungkin tak melanggar lagi. Tapi dengan mata kasar kita tak nampak sangat dia melanggar. Okay. Kita tak nampak sangat dia macam dia hit empty space ke dan sebagainya. Okay. So collectible entities, if we want particularly logical object in our game to be capable of colliding with other objects, we need to provide it with a simple collision representation. So kena ada juga collision representation. Okay. Tengok contoh, dia pakai circle, dia pakai bentuk simple, quite simple. Daripada kita nak test polygon by polygon tu sangat orang kata apa, memakan masa. Okay, kita kena represent juga. Okay. So kalau contohnya kalau ada circle dengan circle, kita akan cari dia punya ni je. Orang kata apa? Radius dia je. Titik radius. Kalau radius ni A ni B. Kalau radius dia ni kurang dengan hasil tambah A dengan B, maksudnya dia berlanggar lah. Contohnya ini termasuk dalam ni. So dia jadi A dengan B ni kita tambah, ada contoh lah. A ni 5 kan. 5. SB ni 8. Kalau tiba-tiba jarak antara titik tengah dua ni jadi 11. Maksudnya dia berlanggar lah seperti data overlap. Okay. Itu maksudnya. Okay. So system for the collision detection. Ada 10 istilah sini. Shape, origin of space described by the boundary. 2D or 3D. Okay. Punya shape digunakan. Okay. System for the collision detection. Okay. In geometry term, the detection between two shapes is just the infinity large. Okay. Set out all point that lie inside both shape. So contact, we usually do not search for the cross section of point where the object overlap. We just overlap. Kita tak cari semua by ni contact semua kan. Kita nak kena pasti tempat mana je. Okay. Itu maksudnya. Okay, system for collision detection, convexity, a compact shape is defined as one another with no ray originating inside the shape. We pass through the surface more than once. Okay, the composition of the cross section and so on. Okay. Ini semua boleh. Okay. Okay, so kita usually represent the system for the collision detection ni kita gunakan sebagai kita setkan dia sebagai satu primitif lah. Primitif tu kita akan representkan dia by 3D point ke ataupun radius. So nampak ni, contoh cakap ni circle ataupun capsule ataupun sphere. Okay, kita akan cari dia punya jari dia untuk tengok dia punya distance. Ataupun kita represent by VVH hierarchy. Okay, kita divide the object tu into space. Nampak? Yang pertama, okay. Pen, okay. Okay, macam ni satu. Kemudian kita pecahkan lagi. Pecah ni kan ada algorithm tersendiri. So, supaya dia divide untuk become a children. So, parent, divide,
Jadi children. Ini istilah tree lah, tree pokok. Ataupun root of tree lah. Ni root. Sana root kat atas lah. Dekat bawah lah, ni root kat atas. Okay, root akan pisah jadi children. Dia sikit banyak itu istilah je lah. So, dia pecah. Tujuan dia supaya at least bila kita tengok dia berlanggar kat sini ke region 2 ni. Sini lah, mungkin 3, 4, 5, 6. So, kita tak perlu bazir nak check all the primitive. Okay. So what are they and how do they compare? Kita ada dua teknik. Satu boundary hierarchies by object, satu by space. So kita tengok by space dengan ni sikit lah macam mana. So boundary hierarchies ni contohnya kita tightly fit the object. Okay. Kita betul-betul ambil objek ni ataupun kadang-kadang dia betul-betul fit each object ni buat. Okay. Okay. Satu ni objek dia Okay, dia satu buat. Okay. And then tightly fill the face. So, apa beza nampak macam ni lagi bagus? Tak juga. Kadang-kadang ni dia bukan by grid. Dia by grid. Okay, by grid ni lagi laju. Ataupun yang by object lagi laju. This depend. Okay. So, dia volume. Kadang kita, contohnya kita pakai hierarchies ni, kita divide. Nampak ni divide. And then divide, so on. Nampak? Okay. Ataupun dalam custom calling kan, kita gunakan juga. Okay. Example application ataupun dalam ray tracing, semua benda berkaitan dengan boundary hierarchies dan spatial partition ini digunakan juga untuk teknik-teknik ni lah. Okay. Ini berkaitan dengan collision. Maksudnya sebabkan topik kita collision detection, so kita guna BBH juga pun boleh guna dalam ni. Okay, ray tracing pun guna dan sebagainya. Nampak? Ni tiga ni in term of dia punya application. So view custom calling. Ray tracing ni mata kita tengok dalam game. Tengok mata sini. So kamera tu dia punya view dia hit kepala tu. So kita akan just render part of this one je lah. Tak perlu kita render semua. Berjimatkan this positional cost. Okay, ray tracing sama, dari segi light, pergi ke arah mana sebagainya. Ini collision lah. Dia berlanggar. Kemudian dia divide. Benda mereka help. Macam mana benda mereka help ni dia divide. Okay, sampai mana? Sampai ikut kriteria kita yang kita setkan. Contohnya sampai nak divide sampai 5 kali je. So, 1 pecah jadi 2, 2 pecah jadi 4, 4 pecah jadi 8, 5 kali, 8 pecah jadi 16. Kan? Sampai berhenti. Kita kena ada setkan kriteria berhenti dia. Jangan sampai berhenti, nanti hang terus komputer. Okay, pecah-pecah sampai dia. Ataupun, itu untuk bounding volume hierarchies. Tapi untuk spatial partitioning pula, okay, kita tengok sini. Dia by grid dan sebagainya, senang fit. Benda satu ni kemudian dia tengok mana grid mana yang intersect. Itu je, simple je. Okay, tapi mana satu yang bagus, it depend on the application. Okay, how can bounding value hierarchies help? Programmatic search for intersecting primitive. Okay, how can spatial partitioning help? Performance varies for uniform partitioning, but hierarchical approach also give programmatic search for intersecting primitive. Dia depend on objek. Kalau objek tu kompleks ke, objek tu besar ke, dia bergantung. Sebab tu that's why untuk researcher dia akan cuba test dua-dua lah. Which one is good. Okay, one. Okay, so bounding hierarchies ni kita kena pilih dia punya body volume ni dulu. Lalu kita guna box. Box ni dia panggil sebagai axis align bounding box. Oriented ni lain sikit. Oriented ni dia ikut arah objek tu berpusing. Kalau contohnya objek tu mengada ke atas, dia akan arah ke atas. Nanti kita tengok contoh-contohnya. Okay. Nampak? Dua ni beza tak banyak. Okay. Satu, AAV ni, karakter ni contoh, karakter orang lidi ni, dia gerak macam mana pun, dia akan maintain axis align tu, X, Y, di situ je. Kalau OBB ni, dia akan sentiasa gerak ikut karakter tu punya kecenderungan dia. Macam mana? Sphere memang bulat. Konveksa ni pula, dia macam ibarat macam kita ambil tali, kemudian kita panjangkan satu titik ke satu titik yang lain. Okay? Ambil satu titik yang lain, kita akan wrap. Wrap secara straight. Kan? Kalau objek tu tak ada lekuk-lekuk, kita akan wrap. Tapi jangan kita tekan-tekan kan. Kita pastikan dia ada sudut, ada segi. Wrap. Itu konveksa. Sysdop ni dia macam of ABB. Dia macam dia macam ABB juga. Tapi dia cuba slice campur gabungan antara OBB. Dia macam dia super slice. Kadang-kadang ada ni sysdop, ada 8 dop dia bagi lagi. Contoh 8 lagi, 8 dop. Contoh kan. Ada 6 dan sebagainya. Dia selalu namakan sebagai K dop. K ni it depend on our setting lah. Okay.
So kita kena pasti tengok kan intersection cost, tightness of fit, storage overhead, implementation complexity. Banyak faktor kena tengok bila nak implement. Okay. So BB choice, ada OBB lah ni yang paling better yang akan kita gunakan. OBB slightly better for close proximity, accuracy, accurate. Oh, accurate. Ini speed. Tulisan sikit. Okay, speed. Okay. So system of collision detection primitive. So kalau AABB ni dia ada X mean, Y mean, Z mean. Okay, dia define tengok sini tengok define silakan put into the word lah. Ada 6 rectangular plane surface. Okay, align with the coordinate system. Align pasti kan align dulu tu, dia tak akan bergerak ni kan. Okay, and then an AB can be conveniently defined by 2 points. One containing the minimum coordinate of the box along each of the 3 principal axes and other containing the maximum coordinates. It depicted in figure this one. Okay, so this figure ni. Nampak? X min, X max. Y min, Y max. Kalau ada Z, Z min yang ke arah kita, Z max yang ke arah depan lagi. Okay? Kita kena define tu. Macam nak dapat kotak-kotak ni? So kita ada objek tu, kita kena setkan jarak titik untuk objek tu yang paling jauh arah X, titik yang paling kiri pula belah X. So objek tu kita ambil satu objek lah. Letak depan mata kita, yang belah kanan kita tu yang paling X paling besar, belah kiri X yang paling kecil. Dapatkan point tu. Macam nak dapatkan point tu? So kena guna for loop lah. Kita guna for loop, kita ada objek 3D, kita ambil daripada Blender, masukkan dengan OpenGL. Kemudian kita, orang kata apa, kita iterate kan. Iterate ni macam kita guna for loop. Macam for each titik tu kita cuba run, check titik tu. Kita kena set default titik. Default titik kita setkan dulu. 0, 0, 0. Default origin. Kat sini kita setkan origin dulu. Okay, setkan origin 0, 0. If X max maksudnya lagi besar daripada titik sebelumnya, kita akan ambil nilai yang ni. Maksudnya sekarang ni X max. Kita anggap kita dapatkan X max ni. Kita compare dengan satu titik ni, titik ni anggap ada objek dia. Ni objek dia. Okey. Alamak terlebih pula sorry. Okey, tu. So kalau titik tu kat sini, dia akan update titik ni. Tapi nanti dia akan iterate sekali dia akan jumpa lagi. Masa dia akan skip. Kalau skip for loop tu, kalau dia kata titik ni lagi kurang daripada S max sebelum ni. So mungkin ke belakang kan. So kalau jumpa mungkin sampai ke depan jumpa. Dapat masuk dalam orang kata apa? Database kan, database macam satu orang kata apa, array kan, simpan. Okay, tu vektor. So ni apa? Ni cara-cara gunakan. Macam mana kita buat implement AABB. So AABB is the most common BB used for collision detection. It is a rectangular box with the 6 surfaces which normally parallel with the standard axis. So also it can be represented by as a 2 minimum and maximum interval coordinate. So kena baca lah start ni. Okay, final ni. So and then so ni is one in term of 2D punya test lah. Collision test, project BB on to coordinate X, if they overlap on each axis, the object collide. Okay, nampak ni. So right. Jadi tu ABB punya implementation nampak. Okay. Ada banyak bagai. So ni contohnya objek kan. So ni objek, you want get the first and second object. Ni kau boleh baca nanti. Good. First and second object kena pastikan faham objek, maximum and minimum point. Dapatkan titik point. Kalau dapat kita akan iterate dia pakai for loop. Okay. Next ni obtain. Obtain dia punya max X, max Y, min Y, min X kan for both. Okay, sebab kita pakai X dengan Z je. And next is to create a rectangle boundary using min max. Boleh create. Titik max dengan minimum ada kan. Okay. Kemudian macam mana kita nak test overlap? Kita guna separating axis theorem pada 1996 di develop separating axis theorem ni. So to convert product of this joint if there is separating axis orthogonal to a space to a face or either polytope or orthogonal to an edge from each polytope. So kita tengok kat sini Pak the project kat sini. So dia overlap ni. So it's collide. Okay. Walaupun dia terbenam tapi dia collide lah. Okay. So sebenarnya dalam mata kasar kadang tak nampak. Kadang-kadang mungkin kecil je kan. So sama ni no overlap. This one pun nampak ada overlap. Tapi dia overlap bukan axis. Ni separating axis theorem ni dia ikut on, kita kena declare which axis nak guna. Bukan XY saja. Kita akan buat satu paksi yang orang kata agak berserenjang untuk dua objek ni.
tak kisah mana-mana. Tapi kita kena buat macam menggunakan formula Y sama dengan MX tambah C lah. Y sama dengan MX tambah C dapat keturunan tu kan. Dapat formula tu. Itulah keturunan dia punya formulanya. Formula keturunan. Okay. So condition detection based on the separating edges theorem with the ABB. Contohnya kita nak state, kita nak draw line kat sini. Nak gunakan dia punya paksi theorem kat sini. Separating theorem. So kita kena buatlah, petakan ke situ. Ni buat contoh lain. Ni okay. So buat contoh sini. So sini dia overlap. Okay. Overlap kat Y. Tapi dekat X dia tak overlap. Ni untuk paksi. Okay. So dia kena check sini. State if you are able to draw lines straight to, they do not collide. So kalau draw ni kan. Ni dapat ni lah. So dia tak overlap. Kita tengok sini dia take on based on paksi lah. Dia cuba gunakan paksi Y ni sebagai edge theorem atau paksi X. Boleh direka baru satu seranjang macam ni ke kan. Macam ni kan. Kan? Okay. Tapi dia kena test. Setiap satu yang dia test tu boleh. Dia kena perkenalkan test tu banyak. Okay, contoh dah. Mungkin dia overlap SY tapi sebenarnya dia tak overlap lain. So kena test. Ini untuk objek simple ni memang nampak macam dia quite good. Senang nak nampak tapi tak berbeza dengan kalau yang objek yang kompleks lah. Okay. So ini option reading kan. Berkaitan dengan special positioning. Okay. Tunneling ni mana dia macam dia termasuk dalam tu kan. Mana waktu nak detect tu, objek tu bergerak. Okay, detect. Ni sekarang kita detect. Dan detect kali keempat ni saya cari. Ni pertama, kedua, ketiga ni dah lepas dah. So tanda ni berlaku sebab kita orang kata miss time. So kita kena kecilkan lagi masa testing. Setiap maybe every 1 microsecond. Itu maksudnya. Okay. So the sweet matter, time of pollution. So ada banyak sini saya letak sini. You guys boleh baca untuk you guys punya ni. Pemahaman. Dia berulang sikit. Okay. So you boleh tengok kat sini lah. So benda ni saya letak sebagai optional reading lah. Okay. Reading OBB3. OBB3 ni quite complex sikit. Kemudian ABB. Okay. So ada begitu traversal. Content stereo. Ni macam itu multi-3D punya ni environment. Okay. Nampak. Letak. Mostly OBB dia pakai paksi yang tak SY, tak bukan X, bukan Y. Dia paksi dia buat sendiri. Ni paksi N. Kan? Betul lah kan? Ada GK leader. GK leader ni one of kita nak check close pair of point sebenarnya. Kita dah test collision dan awal-awal tadi. Sama tu peringkat nak test accuracy lagi. Nak tahu kita seperingkat dalaman lagi. So ada banyak sini. Kita juga boleh baca dah sebagai additional reading kat sini. Okay. Ini mungkin skisam ni pun one of the teknik jugalah. Digunakan untuk nak tengok dia punya objek tu collide ke tak. Dengan mencampurkan titik-titik tu. Kalau dia berada dalam region yang dicampur tu, maka dia collide lah. Okay. Okay, macam ni. Dia buat satu region. So bila collide dia reka lagi. Dia akan tambah. Okay, itu benda ni boleh check balik. Boleh tengok nanti ya. So this card. So saya harapkan you guys orang kata apa? Dapat sikit banyak ilmu lah tentang presentation. So jika ada sebarang soalan boleh terus direct ke saya, WhatsApp saya untuk kita sama-sama tengok dan juga apa yang kita boleh belajar berkaitan dengan collision detection ni. So terima kasih.